Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3 Mahat Johor sekalian. Okey, so minggu ni kita telah pun memulakan sesi persekolahan kita. Okey, selepas kita dah cuti lebih kurang dalam seminggu hari itu. So, pada hari ini kita akan sambung kembali kita punya perbincangan bagi bab 2 respirasi. Okey, di mana pada yang minggu lepas, okey, seperti mana yang kamu sedia maklum, minggu lepas kita telah pun melihat perbincangan berkenaan dengan subtopik 2.3 iaitu kesihatan sistem respirasi manusia, di mana kita telah membincangkan sedikit berkenaan dengan bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia, okey, dan juga penyakit-penyakit respiratori dan juga simptom-simptomnya seperti asma, bronkitis, emfisema dan juga kanser paru-paru. Dan kita juga telah melihat bagaimanakah merokok ini memberikan impak yang sangat negatif kepada paru-paru kita, dan juga bagaimana kita yang perokok aktif ini juga boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang-orang yang menghidu asap rokok kita, iaitu yang kita panggil sebagai perokok pasif. Alright. So pada hari ini kita tengok kepada satu topik 2.4 berkenaan dengan adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, so seperti manusia juga, haiwan-haiwan lain ataupun tumbuh-tumbuhan juga dia juga mempunyai satu adaptasi dalam sistem respirasinya masing-masing. Tetapi dalam konsep adaptasi sistem respirasi bagi haiwan dan juga tumbuhan, jika dibandingkan dengan manusia, adaptasinya juga memenuhi tiga perkara ini. Yang pertama ialah mempunyai permukaan struktur respirasi yang lembap. Okey, contoh macam kita punya struktur respirasi kita ialah alveolus, di mana kamu sedia maklum alveolus ini dia punya ciri-ciri yang paling utama untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas ialah permukaannya yang lembap. So haiwan juga mempunyai adaptasi yang sama, okey, di mana permukaan respirasinya juga adalah lembap yang akan mungkin disaluti dengan mucus dan sebagainya. Okey, bagi meningkatkan efisiensi penyerapan ataupun pertukaran gas, okey, di antara persekitaran dan juga organ respirasi mereka. Okey, yang kedua ialah struktur respirasi yang nipis, okey, seperti dinding alveolus dan juga kapilari darah yang setebal satu sel saja. Okey, dan yang ketiga ialah luas permukaan struktur respirasinya yang luas ataupun besar. Okay, seperti luas permukaannya berjuta-juta alveolus. So dalam adaptasi sistem respirasi bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan ini juga, ianya akan memenuhi tiga ciri-ciri ini. Okey, so kita tengok kepada antara adaptasi, okey, sistem respirasi haiwan. Okey, kita ada kulit haiwan yang berkulitnya luar yang lembap. Yang kedua, ada haiwan yang mempunyai struktur khas dipanggil sebagai insang, dan juga ada haiwan yang ada satu sistem khas dipanggil sebagai sistem trakea. Okey, so kita tengok kepada kulit luar yang lembap. So kebiasaannya haiwan yang mempunyai kulit luar lembap ini adalah haiwan-haiwan yang di bawah kumpulan amfibia, iaitu kumpulan yang di mana haiwan ini dia hidup di darat dan juga di air. Okey, contohnya ialah seperti katak. Okey, so struktur respirasi katak ni kita dapat lihat dia juga mempunyai paru-paru seperti manusia. Okey, dan pada masa yang sama juga ianya mempunyai adaptasi yang lain, di mana haiwan seperti katak ini dia mempunyai kulit luar yang lembap. Okey, so kulit luar yang lembap ini dia membantu dalam proses pertukaran gas untuk meningkatkan lagi pertukaran gas di antara organ respirasi katak dan juga persekitaran di luarnya. Okey, dan kulit kataknya sentiasa lembap. Okey, kenapa? Kerana akan dihasilkan ataupun dirembeskan daripada kulit katak ini ialah lapisan-lapisan mucus, okey, yang membantu dalam penyerapan gas dengan lebih mudah. Dan pada masa yang sama juga di bawah kulit katak ini juga terdapat banyak jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. So proses pertukaran gas ini keluar dan masuk juga menggunakan the same concept of resapan gas yang berlaku di antara kita punya alveolus dan juga kita punya kapilari darah yang mengelilingi alveolus tersebut. Okey, so ini bagi haiwan seperti amfibia iaitu katak mempunyai kulit luar yang lembap. Okay, seterusnya kita ada haiwan ikan. Okay, di mana ikan ini kita sedia maklum majoriti ikan ini dia hidup dalam air. Okay, so dia ada satu struktur respirasi khas yang dipanggil sebagai insang. Okay, so ikan dia tidak mempunyai paru-paru seperti mamalia dan juga katak, amfibia dan sebagainya. Okay, so ikan ini dia mempunyai struktur yang dipanggil sebagai insang, di mana insang ini dia adalah satu adaptasi, okay, bagi haiwan seperti ikan yang berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air.
Okey, so kalau kamu tengok muka surat 65 pada rajah 2.15, kita boleh melihat kat situ struktur insang. Okey, di mana insang ini dia terdiri daripada dua barisan yang dipanggil sebagai filamen yang halus. Okey, dua barisan filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran-unjuran yang nipis dan pipih yang kita panggil sebagai lamela. Okey. Dan kita tengok kat sini bilangan filamen dan juga lamela yang terdapat pada insang ini akan menghasilkan luas permukaan yang besar yang memudahkan lagi proses pertukaran gas, dan padanya masa sama juga insang ini dikelilingi oleh air. So dalam air kita sudah maklum adanya oksigen. Okey. So gas-gas yang terdapat dalam air ini akan mengalami proses resapan yang sangat mudah di antara insang tersebut dan juga gas yang terdapat dalam air ini. So gas-gas ini yang terdapat dalam air ini dia akan lebih mudah melarut dan juga meresap masuk ke dalam ikan melalui lamela-lamela tersebut. Dan di bawah lamela-lamela insang ini terdapat banyak jaringan kapilari darah. Okey, sebab tu kalau kamu biasa siang ikan, kita tengok ikan ni punya insang sentiasa berwarna merah kegelapan sebab ianya sangat-sangat penuh dengan jaringan-jaringan darah. Okey, so siapa yang tak biasa, yang kata tak pernah tolong mak kat dapur tu, mungkin hari ni boleh tengok kat mak. Kalau mak ni masak ikan, tengoklah struktur insang tu. Okey, mak akan siang ikan tu kan, cakap mak jangan buang insang tu, nak tengok kejap, nak belajar. Okey, tengoklah struktur insang tu, kita tengok mana satu dia punya filamen yang keras tu, yang tengah-tengah tu, dan kita tengok yang macam apa? Macam bentuk yang folding-folding tu, itulah dia punya lamela. Okey, macam bentuk curve tu. Okey, itulah lamela. Dan kalau kamu rajin, kamu tengoklah dekat situ lamela dia sangat-sangat nipis. Kamu boleh rasa dengan tangan kamu sangat nipis dan berbentuk seperti nipis. Okey. Dan dia punya dekat setiap kita panggil sebagai filamen tu juga banyak. Setiap lamela tu ada banyak filamen-filamen dia. Okey, untuk menambahkan luas permukaan insang tersebut supaya meningkatkan kadar resapan gas dengan lebih efisien. Okey. So ini berkenaan dengan ikan. Alright. Yang seterusnya kita tengok dalam serangga. Okey. Kalau dalam serangga pula ada satu sistem yang dipanggil sebagai sistem trakea. Okey. So sistem respirasi serangga ni dia unik. Okey. Di mana dia terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Okey. So udara akan masuk dan keluar daripada trakea ini melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Okey. So spiracle ini terdapat pada bawah badan bagi serangga tersebut. Okey, dan pembukaan dan penutupan spiracle ini dikawal oleh injap yang membenarkan udara ini keluar dan masuk ke dalam badan serangga tersebut. Dan bila masuk saja dalam sistem trakea, dalam setiap trakea ini dia akan berbahagi, dia akan bercabang menjadi trakeol. Okey, macam kita punya bronkus. Okey, daripada kita punya trakea kita, dia akan pergi ke bawah menjadi bronkus dan bukan akan bercabang menjadi bronkiol. Okey. So apa yang kita ni sama juga dalam sistem trakea serangga, daripada trakea dia akan bercabang menjadi trakeol. Di mana trakeol ini mempunyai dinding yang nipis dan juga lembap. Okey, untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, dan pada masa sama juga cabang-cabang trakeol ini sangat banyak. Okey, so bila bilangan trakeol ini dia banyak, maka dia akan menghasilkan luas permukaan yang besar. Okey, untuk memudahkan pertukaran gas ini melalui resapan terus ke sel-sel badan bagi serangga tersebut. Dan bagi sesetengah serangga, contohnya seperti serangga yang agak besar seperti belalang, ianya mempunyai satu struktur khas dipanggil sebagai kantung udara dalam sistem trakeanya. So kantung ini berfungsi untuk tempat simpanan udara, dan ini boleh meningkatkan lagi kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti yang cergas. So, kantung udara tempat simpan udara yang dibawa masuk melalui spiracle. Okay, so bila dalam keadaan yang aktif seperti dia terbang ke ataupun dia melompat dengan lebih aktif, lebih cergas, maka dia ada supply udara tu untuk membantu dalam respirasi sel bagi sel-sel badan serangga tersebut. Okay, that's why lah. Okay, tips nak bunuh lipas. Okay. Sebab lipas ni juga merupakan jenis serangga. Okay. So, nak bunuh lipas kau boleh jangan semua atas badan dia sebab memang takkan load. Okay, sebab dia punya spiracle di bawah badan. So, target bawah badan dia memang arwah lepas tu. Okay. Ataupun kalau kamu nak lebih kejam, ni tak apa. Ini kita punya ilmu dalaman je lah. Okay. Simbah hari bawah lipas tu, kau pun hilang, mati. Okay. Dia lemas.
Bila air masuk dekat spirakel dia akan mula lemas sebab dipenuhi dengan air. So dia akan lemas, dia akan tak boleh bernafas. So nak target bawah badan, jangan sembur dekat atas. Atas memang tak elok sebab itu lapisan kitin, lapisan yang keras. Okay, so nak target, nak bunuh serangga seperti lipas, sembur dekat bahagian bawah abdomen dia. InsyaAllah dalam masa yang singkat dia akan mati. Kan, ni bagi siapa yang sangat-sangat takut dengan lipas, termasuklah saya juga. Okey, terutama bila dia terbang tu. Okey, so ini tips lah kalau nak bunuh serangga yang berbahaya. Okey, alright. Ini saja tentang adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, so nanti saya akan buat video yang kedua tentang pertukaran gas dalam tumbuhan pula. So kita take file dulu. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.